Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi hadirin hadirat muslimin muslimat, saimin wassaimat, saudara-saudara, saudari-saudari yang sedang berpuasa pada hari yang berbahagia ini. Yang dihormati lagi dikasihi pihak pengurusan Masjid Abidin, muslimin muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberikan kesempatan untuk kita hidup, diberikan kemudahan, kelapangan untuk meneruskan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebagaimana kita maklumi bahawa tujuan daripada ibadat berpuasa adalah untuk mendapatkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara yang perlu diambil perhatian oleh kita semua di dalam kita meneruskan ibadat puasa ini. Yang pertama, di dalam menjalani ibadat berpuasa hendaklah kita sama-sama ikhlas di dalam ibadat kita. Bukan kerana tekanan, bukan kerana paksaan, bukan kerana orang berpuasa maka kita pun berpuasa, atau kerana malu sekiranya kita tidak berpuasa. Bukan semua kerana itu, tetapi kerananya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita jalani dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita hendaklah mengikut SOP yang telah digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita menjalani ibadat berpuasa. Di antara SOP yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wa la yafsuq wa la yajhal, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim." Yang bermaksud apabila seseorang daripada kamu sedang berpuasa, maka janganlah dia bercakap perkara yang tidak elok, mencarut, bercakap kotor, berdusta, mengumpat, lebong dan seumpamanya. Dan juga janganlah dia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan pada agamanya sendiri. Sekiranya ada seseorang ingin memakinya atau mengatanya atau berbalah dengannya, maka hendaklah dia sebutkan kepada orang yang ingin berbalah dengannya itu, saya sedang berpuasa.
Begitu juga suatu sabdaan baginda Nabi SAW yang lain berkenaan SOP ini. Baginda menyatakan, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Sekiranya seseorang itu tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perkataan keji, perkataan dusta, atau tidak meninggalkan amalan yang membawa kepada perkara-perkara yang keji tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hajat dan keperluan pun walaupun seseorang itu yang sedang berpuasa dalam keadaan lapar, dahaga, letih, dan mungkin akan membawa kepada suatu keadaan diri yang tidak sihat. Allah tidak perlu kepada puasa orang yang tidak menjaga peraturannya. Hadirin hadirat sekalian, SOP sebegini hendaklah kita jaga sepanjang tempoh kita berpuasa, dan panjangkanlah juga ianya sehinggalah pada waktu malam, sehinggalah kita keluar daripada bulan Ramadan ini insya-Allah dengan mendapat keberkatan daripada bulan Ramadan, keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ia berterusan sepanjang kehidupan kita. Muslimin muslimat sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan janji bahawa setiap daripada kita ini bakal dibebaskan daripada api neraka. Janji yang disebut oleh baginda Nabi SAW untuk setiap orang dibebaskan daripada api neraka, ia berlaku pada setiap malam, pada setiap hari. Maka bulan Ramadan ini sepenuhnya adalah bulan rahmat, bulan pengampunan dosa, dan bulan diri kita dibebaskan daripada tersenarai di kalangan mereka yang bakal dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Tajuk pada tengah hari yang mulia ini adalah berkenaan dengan kelebihan bersedekah. Hadirin hadirat sekalian, apabila kita bercakap tentang sedekah, maka teringat satu ayat di dalam surah Al-Munafiqun. Allah Ta'ala nyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Muslimin muslimat sekalian, berikanlah infak, berikanlah perbelanjaan sebelum diri seseorang kamu didatangi kematian. Maka ketika saat itulah seseorang yang hampir dirinya dengan kematian akan berkata, alangkah baiknya ya Allah, ku mohon kepadamu agar dipanjangkan sedikit tempoh ajalku. Dengan itu aku dapatlah mengeluarkan sedekah, aku boleh membuat kebajikan kepadamu, dan aku menjadi di kalangan mereka yang saleh, baik di sisimu. Hadirin hadirat sekalian, suatu harapan daripada setiap orang yang bakal mati yang dikisahkan oleh Al-Quran. Tidak ada ibadat yang lain yang diminta oleh orang yang hampir mati untuk diberikan peluang baginya untuk membuat sesuatu perkara selain daripada untuk bersedekah. Disebutkan oleh para ulama bahawa keinginan seseorang yang hampir mati untuk keluarkan sedekah, membuat kebajikan, membuat infak, memberikan perbelanjaan pada jalan Allah ini adalah kerana ibadat sedekah ini merupakan ibadat yang berterusan. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seseorang itu telah mati beberapa abad lamanya. Hadirin hadirat sekalian, sedekah
disebutkan juga di dalam istilah kita sama ada infak, nafkah, zakat, bayar hutang, bayar gaji, bayar bayaran-bayaran yang lain, sama ada ia berbentuk kewajipan yang wajib ke atas seseorang ataupun perkara itu disunatkan. Di antara perkara yang sunat, kita letak duit kita di dalam tabung masjid contohnya. Kita berikan sedikit sumbangan kita kepada orang yang memerlukan sumbangan tersebut. Kita membantu anak-anak miskin. Kita membantu orang miskin, orang fakir. Kita membantu orang yang memerlukan pertolongan kita, dan banyak lagi lah bentuk-bentuk amalan yang disebut sebagai sedekah sunat ini. Tetapi di sana ada sedekah yang wajib yang juga dikenali sebagai zakat, dikenali sebagai tanggungjawab nafkah seorang anak kepada ibu bapanya, nafkah seorang bapa terhadap keluarganya, perbelanjaan bayaran gaji yang dibayar oleh majikan kepada pekerjanya, dan seterusnya perkara-perkara yang wajib yang menjadi kewajipan seseorang untuk melunaskannya, termasuklah bayaran mas kahwin kepada isterinya yang mungkin masih lagi menjadi hutang setelah 40 tahun berkahwin. Saya ingin menyentuh sedikit berkenaan dengan nafkah yang wajib ini, yang menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang Muslim, selain daripada pembayaran zakat fitrah yang kita bayar sama ada sepanjang bulan Ramadan ini dan waktunya yang terakhir sebelum imam naik ke mimbar ataupun sebelum imam sembahyang sunat hari raya Idul Fitri. Banyak lagi tanggungjawab wajib yang lain yang menjadi kewajipan ke atas kita. Antara perkara yang sering kali diabaikan oleh kita ni adalah Muslim, yang mana seseorang lelaki mempunyai tanggungjawab wajib untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saudaranya daripada abang atau adik lelakinya yang telah meninggal dunia sebelum daripada dia. Kita ada abang contohnya telah meninggal dunia, ada anak-anak saudara yang masih kecil yang memerlukan pertolongan daripada pak saudara. Kitalah bapa saudara kepada anak tersebut. Menjadi kewajipan kepada kita, orang yang bertalian rapat dengan abang yang telah meninggal itu, untuk membantu anak-anak saudara, sama ada anak saudara lelaki ataupun anak saudara perempuan. Ini sering diabaikan oleh bapa-bapa saudara apabila berlakunya kematian abangnya ataupun berlaku perpisahan antara suami dan isteri, abang dan juga kakak ipar kita. Kemungkinan abang telah meninggal dunia, maka tanggungjawab memberi nafkah itu adalah menjadi tanggungjawab kita sekiranya bapa kita yang menjadi bapa kepada kita lelaki dan juga abang yang telah meninggal dunia tadi telah meninggal dunia. Bapa pun meninggal dunia, abang meninggal dunia, kita adik-beradik ni ada, maka kita yang wajib tanggung anak-anak saudara tadi, terutama mereka yang masih kecil. Maka seringkali menjadi persoalan apabila hendak membayar zakat, siapakah yang akan membayar zakat tersebut? Zakat anak-anak saudara. Maka tanggungjawabnya adalah kepada kita. Tanggungjawab kita sebagai bapa saudara kepada anak tersebut, bukan ibunya. Bukan ibunya dan bukan datuk daripada belah pihak ibu tersebut. Ini perkara yang perlu untuk sama-sama kita ambil perhatian, kerana ia adalah menjadi kewajipan yang besar terhadap bapa-bapa saudara. Cuma seringkali bapa-bapa saudara menimbulkan
Tanggungjawab mereka apabila anak perempuan daripada abang ni tu nak berkahwin. Itu yang sering menjadi keinginan bapa saudara untuk menjadi wali kepada anak perempuan tersebut. Sedangkan nafkah anak tersebut tidak pernah dibayar oleh bapa saudara, tapi apabila berkahwin maka timbullah katanya bahawa sayalah yang paling berhak untuk menjadi wali kepada anak saudara perempuan tersebut. Tapi sebenarnya pembayaran nafkah itu kepada anak abang menjadi tanggungjawab adik-beradik kepada abang tersebut yang lelaki. Yang kedua, hadirin hadirat sekalian, kita juga mempunyai bapa dan ibu yang mungkin masih lagi hidup. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sihatkan mereka. Bagi ibu bapa yang telah meninggal dunia, kita mohon Allah Ta'ala ampunkan kesalahan dosa mereka dan menempatkan mereka di dalam syurganya. Anak-anak juga bertanggungjawab memberikan nafkah kepada ayah dan ibu yang masih hidup. Jangan dibiarkan tanggungjawab tersebut dibayar oleh pihak maidam ataupun pihak kebajikan masyarakat, kerana kitalah sebenarnya yang akan membayarkan nafkah untuk mereka, termasuk juga bayaran zakat mereka. Selain daripada itu, bagi suami-suami yang masih lagi belum membayar mahar kahwin semenjak berkahwin dahulu, maka kesempatan bulan Ramadan ini marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah dan membayar hutang lama kita, termasuklah nafkah kepada isteri yang telah menolong banyak masanya di dalam rumah tangga kita. Bayarlah nafkahnya dan bayarlah juga mas kahwinnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan memaafkan kesilapan dan kesalahan kita. Hadirin hadirat sekalian, sedekah, nafkah, infak yang sunat ini sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi terlalu banyak. Maka kita boleh mencari masa-masa yang boleh untuk kita lakukan perkara tersebut dengan cara yang baik. Kita bebas untuk meletakkan sama ada duit kita di dalam tabung, memberikan kepada orang yang berhak, menyediakan makanan untuk mereka yang memerlukan, memberikan sumbangan melalui institusi-institusi yang bertanggungjawab, memelihara mereka yang kurang mampu dan seumpamanya. Masanya amat luas dan boleh kita lakukan. Dan inilah yang Nabi SAW disifatkan baginda kana ajwadan nas, baginda amat pemurah, terutama di dalam bulan Ramadan. Terutama ketika mana Jibril datang menemui baginda Nabi SAW bertadarus Al-Quran. Ketika itulah diri baginda yang memang telah pemurah, dimurahkan lagi diri baginda untuk memberi apa sahaja sumbangan kepada mereka yang berhak mengikut kemampuan baginda Nabi SAW. Kita dianjurkan supaya meniru, mengikuti dan mencontohi sunnah baginda Nabi SAW di dalam setiap kehidupan baginda setakat mana yang kita mampu. Apatah lagi sunnah-sunnah baginda yang menjadi kewajipan di dalam kehidupan kita dan menjadi fardu di dalam kita menunaikan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian, biasanya apabila kita bersedekah, biasanya sedekah ini adalah melalui wang ringgit kita. Dan ada juga sedekah melalui bukan menerusi wang ringgit. Berkenaan dengan wang ringgit yang perlu untuk kita keluarkan bagi nafkah ataupun sedekah, maka hendaklah wang ringgit itu datang daripada hasil yang halal, daripada pekerjaan kita yang halal. Biarlah ianya halal. Yang kedua, apabila dikeluarkan sahaja nafkah, janganlah kita mengungkit, janganlah kita menyebut-nyebut,
janganlah kita menimbulkan kembali amalan sedekah kita yang telah kita lakukan kepada seseorang ataupun sesuatu badan. Kerana kesemua perbuatan tersebut bakal menjadikan amalan kita tadi hangus dibakar oleh api. Hadirin hadirat sekalian, apabila kita memberikan nafkah kita ataupun sedekah kita kepada sesiapa sahaja yang berhak, maka janganlah sekali-kali dimasukkan sifat ingin menunjuk-nunjuk terhadap apa yang kita berikan. Sama ada kita pamerkan, kita war-warkan, agar ianya juga tidak dibakar oleh api dan tidak mendatangkan kemanfaatan kepada kita di hari akhirat kelak. Berikanlah sumbangan kita daripada perkara yang terbaik yang kita usahakan. Kita pernah mendengar bagaimana dua anak Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil, yang diminta untuk memberikan persembahan yang berbentuk pekerjaan mereka untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil memilih ternakan yang dibela oleh beliau, tetapi dibawanya kambing yang tidak elok, yang kurus. Sebaliknya Habil membawa tanaman yang ditanamnya, yang segar, yang bugar, yang cantik, yang sehat. Maka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah daripada Habil, kerana dia telah mengemukakan pengorbanan yang cantik, yang elok, yang segar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya menjadi pertikaian kepada abangnya Qabil sehingga Qabil membunuh adiknya Habil. Begitulah kita apabila kita hendak memberikan sesuatu pemberian, carilah yang terbaik, yang masih baru ataupun yang baru untuk diberikan kepada mereka yang perlu. Janganlah dicari barang-barang yang telah lusuh, yang koyak, yang tidak mahu untuk dipakai oleh kita, yang mungkin ada cari di situ di sini. Itulah yang biasanya diberikan oleh ramai di kalangan masyarakat kita, yang kita bimbang ianya tidak menjadi apa-apa keuntungan untuk kita, yang kita dambakan agar ia menjadi pahala bagi kita di hari akhirat kelak. Muslimin muslimat sekalian, apabila kita memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan sedekah, maka antara orang-orang yang paling utama untuk sampai kepada mereka barang sedekah kita ataupun infak kita adalah keluarga terdekat kita. Ibda' binafsika summa biman ta'ul. Mulakan daripada diri kamu, kemudian orang yang menjadi tanggungan kamu. Kamu menanggung siapa? Kamu menanggung isteri. Kamu menanggung siapa? Kamu menanggung nafkah anak-anak. Maka isteri dan anak-anak ini didahulukan terdahulu sebelum daripada orang di luar daripada keluarga kita. Kita ada ibu bapa didahulukan daripada orang lain. Tetapi sebaliknya ramai di kalangan masyarakat yang mencari mereka yang jauh, sehingga disampaikan perbelanjaannya, sedekahnya kepada luar negara. Contoh, tidak salah untuk memberikan sedekah kita kepada mereka yang memerlukan di luar negara, tetapi tengok dulu keperluan di dalam negara. Sebelum keperluan di dalam negara ditunaikan, maka tengok dulu di dalam negeri kita. Sebelum ditengok orang di dalam negeri kita, tengok dahulu di dalam daerah kita. Sebelum di dalam daerah kita diutamakan, tengok dahulu di dalam kampung kita. Sebelum di dalam kampung kita yang kita nak berikan sedekah, maka tengok dulu jiran-jiran terdekat di dalam kampung kita. Dan sebelum daripada itu, keluarga kita sendiri. Kerana keluarga kita yang memerlukan pertolongan kita ini, kita tahu mereka, tetapi kadang-kadang kita anggap ianya isu remeh.
tetapi sebenarnya mereka lah yang memerlukan bantuan daripada kita, dan dengan kita memberikan kepada mereka, mereka akan mendapat bahagian mereka, dan hubungan silaturahim kita antara keluarga kita lebihlah lagi erat. Itu yang kita perlukan daripada tanggungjawab kita sebagai orang yang ada sedikit daripada apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk kita kongsikan kepada mereka yang mampu. Apabila orang yang terdekat di kalangan keluarga kita telah mendapat bahagian masing-masing, atau mereka tidak memerlukan bantuan daripada kita, barulah diagihkan kepada orang yang lebih jauh, dan seterusnya bolehlah untuk kita bawa kepada luar negara. Muslimin muslimat sekalian, di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, banyak amalan-amalan yang diganjarkan pahalanya lebih besar untuk kita, bagi kita memakmurkan Ramadan kita ini agar ia menjadi Ramadan yang bermakna bagi kita. Sesungguhnya peluang untuk kita melakukan kebajikan, kebaikan, mengeluarkan sedekah dan seumpamanya ini hanya datang sekali di dalam kehidupan kita. Sebagaimana nyawa kita pun hanya dibekalkan satu nyawa saja. Maka di kesempatan kita masih ada, di kesempatan kita masih sihat, di kesempatan kita masih ada sedikit rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka masa itulah kita bagi. Jangan tangguhkan amalan-amalan yang baik yang memberi manfaat kepada kita ini untuk kita tangguhkan pemberiannya di masa-masa akan datang. Biarlah masa masih panjang lagi, bulan masih banyak lagi, berbaki masih lagi dalam 3 minggu. Mungkin orang tak memerlukan lagi, saya pun nak beli barang-barang keperluan yang banyak lagi. Jangan tunggu masa untuk kita mengeluarkan ataupun melakukan sesuatu amalan yang menjadi pahala kepada kita di akhirat kelak. Tetapi cepatlah, keluarkanlah dengan segera. Mudah-mudahan ia menjadi asas untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum daripada masa yang kita peruntukkan untuk kita melakukan pekerjaan tadi. Sebab itu ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan, berikanlah belanja sebelum datang kepada kamu saat-saat kematian. Kerana ketika apabila seseorang sedang berada di dalam sakaratul maut, dia tidak akan mampu untuk memberikan harta yang dia milik sebagaimana sekiranya dia berikan semasa dia masih sihat. Ketika mana seseorang berada di dalam sakaratul maut, maka apa sahaja yang diberitahu oleh orang yang sedang gering ini, perkataannya itu tidak akan diambil kira daripada segi hukum syarak. Sekiranya dia nak sedekah ketika itu, sekiranya dia pesan untuk memberikan wasiat kepada orang itu, orang ini, maka tidak akan diluluskan permintaannya, kerana ketika itu dia anggap bahawa otaknya dalam keadaan kurang baik untuk membuat pertimbangan. Maka kereta itu kalau dibawa ke mahkamah pun, mahkamah akan bertanya masa bila dia berikan wasiat ini. Sekiranya masa sihat, boleh diluluskan, tetapi sekiranya di dalam keadaan sakratul maut, maka mahkamah tidak akan berikan kelulusan untuk diberikan apa yang diwasiatkannya itu kepada mana-mana pihak. Muslimin muslimat sekalian, perlu juga diingat bahawa kita sebagai seorang Muslim, kita perlu berbekal. Begitu juga seorang Muslimah perlu dan wajib untuk kita berbekal bagi kehidupan kita untuk menjana pendapatan kita di hari akhirat kelak. Di antara perkara yang amat penting untuk kita salurkan sedikit harta yang kita ada adalah kepada amalan sedekah jariah. Sedekah jariah yang menjadi suatu aset yang amat besar bagi kita apabila kita meninggal kelak.
Di dalam sebuah riwayat dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, ada 7 perkara yang menjadi aset kepada seseorang apabila dia meninggal dunia. Aset inilah akan menolongnya, membantunya sehinggalah dia berada di mahsyar kelak. Antaranya, orang yang ada ilmu, ajarkan ilmu kepada orang lain. Ilmu yang digunakan oleh orang lain itu akan memberikan manfaat kepada guru yang mengajar. Yang kedua, orang yang meninggalkan anak. Anak itu anak saleh yang akan berdoa dan memohon ampun kepadanya setelah dia meninggal dunia. Anak aset yang terbaik yang boleh kita didik untuk menjadi orang yang akan memanfaatkan kita apabila kita meninggal dunia nanti. Kita ni dikira anak saleh lah dan anak salehah. Tetapi setakat kita tidak akan berdoa untuk ayah kita 10 kali dalam satu hari, untuk ibu kita dalam 10 kali setiap hari. Mungkin kadang sekali saja, itu baru anak saleh. Tapi kita nak menjadi anak yang lebih saleh, lebih salehah, maka doakanlah untuk ayah dan ibu kita yang telah meninggal dunia banyak kali. Kalau boleh 5 kali sehari, sebagaimana kita sembahyang 5 kali sehari, 5 kali seharilah kita berdoa untuk mereka. Seterusnya, antara aset yang perlu untuk kita letakkan dan kita garapkan bagi menjana pendapatan kita di akhirat kelak, sekiranya kita ada sedikit harta, gunakanlah duit sedikit sumbangan daripada kita untuk pembinaan masjid ataupun pembinaan sekolah madrasah ataupun membantu anak-anak yatim. Selagi mana masjid digunakan, selagi mana sekolah dimakmurkan, maka sepanjang digunakan masjid dan juga sekolah itulah kita akan mendapat hasilnya, walaupun kematian kita telah berlangsung selama 100 tahun. Begitu juga orang terdahulu, mereka menggali perigi untuk kemudahan mereka yang datang ke suatu tempat untuk mendapatkan air. Orang dahulu juga menanam pohon-pohon tanaman untuk digunakan oleh generasi kemudian. Itulah yang kita warisi daripada datuk nenek kita yang telah menanam pohon durian, pohon rambutan dan seumpamanya. Tetapi malang sekali apabila cucu-cucu yang mewarisi harta tersebut dijualnya kebun tersebut, dikerat pokoknya, ditambun tanah dan dijual untuk didapatkan daripadanya hasil duit bagi kemudahan sementara di atas kehidupan dunia ini. Muslimin muslimat sekalian, itu di antara sebahagian perkara yang boleh kita lakukan bagi kita mendapat aset yang terbaik apabila kita meninggal kelak. Muslimin muslimat sekalian, selain daripada perkara-perkara yang disebut itu, marilah sama-sama kita meneruskan bacaan Al-Quran kita. Bacalah Al-Quran pada setiap masa di dalam bulan Ramadan ini, setakat kita mampu. Selain daripada itu, banyakkanlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana waktu ini, masa ini, bulan ini adalah peluangnya untuk kita menggarap sebanyak doa yang perlu untuk kita baca, kita pohonkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita lupa di dalam doa kita juga, marilah sama-sama kita lazimi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh isteri baginda Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan jantung hati manusia, sabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah diriku, tetapkanlah pendirianku di atas agamamu. Mudah-mudahan kita berada di dalam agama Islam sepanjang kehidupan kita, sehinggalah kita mati di dalam Islam, di dalam keimanan, dan kita tetap meneruskan amalan-amalan Islam di sepanjang kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat keredaannya di dunia dan rahmatnya di akhirat kelak. Sekian saja perkongsian saya pada tengah hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang baik. Ambillah sebagai pedoman
lakukanlah yang terbaik, yang kurang baik bolehlah diabaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafi segala kesalahan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.